Salam sejahtera Malaysia. Info hangat hari ini untuk rakyat Malaysia. Berkenaan dengan politik yang hangat di Malaysia, hari ini berita tergempar untuk semua rakyat Malaysia. Patutnya saya pecat semua sekali. Kenyataan daripada Ismail Sabri. Berita dipetik daripada My Metro, hmetro.com.my. Berita sepenuhnya, Bagan Datuk. Patutnya saya pecat semua sekali 12 menteri, tetapi saya tidaklah seperti itu. Saya orangnya baik, lemah lembut, tetapi bukan lembut, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau berkata demikian pada Majlis Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran Negeri Perak di Kompleks UMNO Bagan Datuk. Perdana Menteri dipercayai merujuk kepada 12 menteri PN ataupun Perikatan Nasional yang menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membantah pembubaran Parlimen. Beliau berkata, isu mengenai pembubaran Parlimen sepatutnya tidak dipersoalkan, terutama dalam kalangan anggota kabinet, kerana ia dijalankan mengikut proses yang ditetapkan dalam perlembagaan. Malah, katanya, hasrat untuk membubarkan Parlimen turut dimaklumkan secara isyarat bayangan dalam mesyuarat kabinet terakhir, yaitu sebelum pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober. Saya bawa dalam mesyuarat kabinet supaya kabinet tahu niat saya untuk membubarkan Parlimen. Memanglah ada pelbagai pandangan, tetapi akhirnya saya membuat keputusan. Saya beritahu dia, orang, kalau you all, awak semua tak setuju, saya bubarkan saja kabinet ini, katanya. Terdahulu Ismail Sabri dalam laporan berkata, tindakan tidak wajar 12 menteri kabinet daripada Perikatan Nasional yang mengutuskan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi membantah pembubaran Parlimen dilihat mencetuskan ketidakharmonian dalam pentadbiran kerajaan. Beliau dipetik berkata, tindakan menteri terbabit jelas membelakangkan institusi Perdana Menteri yang sekaligus mengikis semangat solidariti dalam pentadbiran kerajaan. Dalam pada itu, Ismail Sabri lagi turut mempersoalkan tindakan pembangkang yang mempertikaikan keputusan pembubaran Parlimen sehinggakan sanggup memfailkan saman di mahkamah. Merujuk tindakan penyandang ahli Parlimen Klang Charles Santiago yang memfailkan saman terhadap beliau susulan pembubaran Parlimen, Ismail Sabri berkata, pembangkang sepatutnya seronok apabila Parlimen dibubarkan, sebab pembangkang kata kerajaan hari ini tidak berapa sah. Kerajaan hari ini kerajaan tebuk atap, kerajaan hari ini tebuk dinding, kerajaan hari ini kerajaan tebuk pintu belakang. Berbagai tuduhan yang dibuat mereka tentang keabsahan kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau macam tu, elok kita bubarkan. Ini saman kita pula, katanya. Berita daripada My Metro, patutnya saya pecat semua sekali. Ismail Sabri telah membuat kenyataan ini di media. Beliau berkata, patutnya saya pecat semua sekali, yaitu 12 menteri. Tetapi saya tidaklah seperti itu. Saya orangnya baik, lemah lembut, tetapi bukan lembut, kata Perdana Menteri. Apakah maksud Perdana Menteri Ismail Sabri pada ketika ini, ataupun status beliau pada ketika ini, yaitu Perdana Menteri sementara ataupun Perdana Menteri caretaker? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat politik. Hello Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Pada malam ini, pada hari ini, sangat menggemparkan dengan satu berita ini. Siapa yang tidak tahu di mana Najib sekarang? Semua tahu Najib di penjara. Dan kita tahu beberapa pengkhianat, penyamun yang lain juga bakal di penjara. Istrinya Rosmah Mansur juga sudah di dalam kes mahkamah. RM 970 juta denda dan penjara. Tapi kita hanya menantikan keputusan daripada mahkamah untuk Rosmah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggemparkan hari ini, dan saya pasti ini sangat mengejutkan Anda dan juga Najib sendiri jika beliau tahu berita ini, kalau beliau ada baca berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggemparkan untuk rakyat Malaysia hari ini.
Dipetik daripada Malaysia Kini yang mengatakan, Saman 1MDB, Joe Low, bapa dihukum penjara kerana hina mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara terhadap ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo dan bapanya Larry Low Hok Peng kerana tidak mematuhi perintah yang melarang mereka melupuskan aset. Namun, kedua-duanya tidak hadir maupun diwakili peguam ketika perbicaraan di depan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz hari ini. Perintah itu dikeluarkan selepas dua beranak itu gagal mematuhi injunksi Mareva yang diperolehi 1MDB dalam saman yang berjumlah ES 3,7837 terhadap mereka empat pihak lain. Injunksi Mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Ketika dihubungi Peguam 1MDB Sivakumar Kanagasabai mengesahkan keputusan permohonan syarikat itu agar Joe Low dan bapanya dikenakan tindakan menghina mahkamah kerana melanggar terma injunksi. Mereka berdua, Joe Low dan Larry Low, dihukum penjara sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan, katanya. Jadi mereka berdua disabitkan ataupun bakal dihukum penjara sekiranya sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan. Pengurusan kes untuk tindakan sivil ini ditetapkan pada Rabu ini pada 15 Mac yang lalu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Mahkamah membenarkan permohonan 1MDB dan satu lagi plaintiff untuk mendapatkan injunksi Mareva terhadap Joe Low, bapanya dan beberapa individu yang lain. Plaintiff kedua adalah subsidiari 1MDB, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini menggunakan nama MDB Global Investment Limited. Kemudian pada 29 Mac pula mahkamah membenarkan permohonan dua plaintiff itu untuk injunksi sementara untuk menghalang mereka daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana aset di Malaysia yang bernilai sehingga US 1.03 bilion sehingga tindakan sivil utama selesai. 1MDB dan subsidiarinya kemudian memohon agar Joe Low dan bapanya diisytiharkan menghina mahkamah kerana tidak memberikan sebarang respon di mahkamah berkenaan perintah injunksi Mareva tersebut. Dan pada 25 Mei yang lalu, mahkamah menolak permohonan mereka untuk mengetepikan injunksi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah berita terkini yang dipetik daripada Malaysia Kini. Hello Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Pada malam ini, pada hari ini, sangat menggemparkan dengan satu berita ini. Siapa yang tidak tahu di mana Najib sekarang? Semua tahu Najib di penjara. Dan kita tahu beberapa pengkhianat, penyamun yang lain juga bakal di penjara. Istrinya Rosma Mansur juga sudah di dalam kes mahkamah. RM 970 juta denda dan penjara. Tapi kita hanya menantikan keputusan daripada mahkamah untuk Rosma. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggemparkan hari ini, dan saya pasti ini sangat mengejutkan Anda dan juga Najib sendiri jika beliau tahu berita ini, kalau beliau ada baca berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggemparkan untuk rakyat Malaysia hari ini. Dipetik daripada Malaysia Kini yang mengatakan, Saman 1MDB, Joe Low, bapa dihukum penjara kerana hina mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara terhadap ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo dan bapanya Larry Low Hok Peng kerana tidak mematuhi perintah yang melarang mereka melupuskan aset. Namun kedua-duanya tidak hadir maupun diwakili peguam ketika perbicaraan di depan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz hari ini.
Perintah itu dikeluarkan selepas dua beranak itu gagal mematuhi injunksi Mareva yang diperolehi 1MDB dalam saman yang berjumlah ES 3,7837 terhadap mereka empat pihak lain. Injunksi Mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Ketika dihubungi Peguam 1MDB, Sivakumar Kanagasabai mengesahkan keputusan permohonan syarikat itu agar Johlow dan bapaknya dikenakan tindakan menghina mahkamah kerana melanggar terma injunksi. Mereka berdua, Johlow dan Larry Low, dihukum penjara sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan, katanya. Jadi mereka berdua disabitkan ataupun bakal dihukum penjara sekiranya sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan. Pengurusan kes untuk tindakan sivil ini ditetapkan pada Rabu ini, pada 15 Mac yang lalu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, mahkamah membenarkan permohonan 1MDB dan satu lagi plaintiff untuk mendapatkan injunksi Mareva terhadap Johlow, bapaknya dan beberapa individu yang lain. Plaintiff kedua adalah subsidiari 1MDB, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini menggunakan nama MDB Global Investment Limited. Kemudian pada 29 Mac pula mahkamah membenarkan permohonan dua plaintiff itu untuk injunksi sementara untuk menghalang mereka daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana aset di Malaysia yang bernilai sehingga US 1.03 bilion sehingga tindakan sivil utama selesai. 1MDB dan subsidiarinya kemudian memohon agar Johlow dan bapaknya diisytiharkan menghina mahkamah kerana tidak memberikan sebarang respon di mahkamah berkenaan perintah injunksi Mareva tersebut. Dan pada 25 Mei yang lalu, mahkamah menolak permohonan mereka untuk mengetepikan injunksi tersebut.